Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi, saya Sharifah Zarina menemani anda dalam Inspirasi TVS. Baiklah, kita mulakan dengan laporan ini. Sejarah biasanya dibukukan. Paling tidak, ia dirakam melalui lensa kamera. Namun, pendekatan berbeza diambil oleh seorang pelukis tempatan iaitu Justin Wong. Justin mengekspresikan kecantikan Sarawak melalui berus lukisnya. Minat melukis yang dimulakan sejak berusia 9 tahun lagi dimanfaatkan oleh Justin sebaik mungkin. Justin menyimpan sejarah Sarawak di dalam setiap lukisannya. Ikuti laporan yang disediakan oleh Jocelyn Poon dan Christine Lee. Dengan teknologi yang semakin membangun, ramai yang memilih untuk merakam gambar kenangan dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Malah sebarang kerja penyuntingan juga lebih selesa dilakukan mudah dengan telefon bimbit. Namun masih ada sebilangan yang memilih untuk merakam pemandangan indah melalui lukisan. Ini bukan lukisan yang biasa, ini lukisan yang menyentuh setiap jiwa yang melihatnya. Sama ada gaya kampung atau seni bina moden, Justin menggunakan perspektif dan pemerhatiannya terhadap persekitaran dengan kesabaran dan minat yang mendalam kepada seni lukis untuk melukis kaya-kaya dengan ciri-ciri tempatan. 因为我家住在戏院的附近，所以每次看到那些大海报，画得很美很美很大张的图画，就被它吸引起来了。 Tetapi ketika itu, internet tidak begitu maju. Ia sangat suka untuk mencari bahan kesenian. Namun beliau bernasib baik kerana seorang guru di sekolah bukan sahaja mengajarnya, tetapi juga mendorongnya dan membantunya untuk membina asas seni yang kuat. Justin berkata, perubahan zaman dan pembangunan bandar yang berterusan akan menyebabkan kebanyakan sejarah tempatan dilupakan oleh penduduk tempatan. Bagi memastikan sejarah Sarawak tidak lenyap di telan zaman, beliau menggunakan lukisan untuk mengabadikannya. 这是一个在松安二邦一带的那个地区，可能现在它已经都没有了，都已经发展了。这个是我在早期的时候画下来的，是一个历史性的，所以让以后的年轻人或者儿童们小学生们，他们知道当时那时候情景是这样的所以他们会了解说，这以前是还没有发展的之下的环境，人民的生活是怎样的，是辛苦的还是很好的。 Apabila beliau terlihat pemandangan yang cantik, beliau akan mengambil berus dan kertas lukisannya untuk mengabadikannya. Beliau amat terharu kerana isterinya selalu menemaninya. 他就陪我在那边画图画了，他只是我在画，他在拍，所以他有时候放在他的 Facebook 里面，说我在画图画了，就是这样啦，也是蛮有趣的啦。 Sepanjang pandemik, kekangan utama yang dilaluinya adalah kesukaran untuk bergerak bagi memperoleh ilham. Namun, apakah antara yang telah dilakukannya bagi meneruskan minat selain pada masa yang sama untuk memperoleh ilham? 在每个星期二，我们有一个 visual sketching 啦，就是在 Zoom 了，用 Zoom 来画。全马来西亚或者新加坡也有其他国家的外国人也参与。 Lukisan Justin bukan sahaja dipamerkan di Perpustakaan Negeri Sarawak, tetapi juga pernah memenangi pertandingan antarabangsa. Beliau berharap pada masa depan atau selepas pandemik penyakit COVID-19 terkawal nanti, beliau dapat mengadakan pameran solo untuk berkongsi karya dan kisah lukisannya yang menarik. Laporan Jocelyn Poon bersama Christine Lee dengan juru kamera Fatullah Murni untuk TVS. Jahitan adalah bidang yang berpotensi dijadikan sebagai kerjaya dan dapat menjana pendapatan. Ia tidak kira sama ada secara sambilan atau sepenuh masa. Kini bukan sahaja wanita yang menceburinya, malah terdapat juga golongan lelaki yang bergiat dalam bidang ini. Ia sememangnya memerlukan kemahiran serta kreativiti untuk menghasilkan sesuatu jahitan.
Ini kisah Arab Padil yang lebih mesra dipanggil Wabanun menetap di Johor tidak menghalangnya untuk memperkenalkan selimut Tampung Seribu Sarawak. Malah tidak menang tangan menerima tempahan khususnya dari peminat Tampung Seribu. Ikuti laporan yang disediakan oleh Yahya Kiprawi. Dan selalu beli jadi kami patih bola bila tang situ kami sekabeh bola. Bila ada musim kepi tu kami 2 tahun tu kami kan sit dan jahit lah orang set hantar baju kami pun set ani ambil. Adi lah kerja tu baru dia bungkai kami. Ya lah lantang bola dak so bantai. Tampung Seribu. Berkongsi latar belakangnya, ibu kepada 8 anak serta 17 orang cucu yang berasal dari Kampung Meludam Sarawak ini bermula dengan tangan kosong. Bukan saja tidak tahu menjahit, malah tidak pernah timbul rasa minat untuk menyentuh jarum dan benang. Namun semuanya berubah apabila ia dilakukan dengan kemahuan dan usaha yang berterusan sejak 30 tahun yang lalu. Menceritakan perihal selimut Tampung Seribu yang dihasilkan oleh Puan Ara, ia dijual sekitar RM6 hingga RM80 mengikut corak dan saiz. Jelasnya tidak heran harganya mampu mencecah ratusan ringgit. Macam dak nyona odong-odong bunga kami si bola macam kami menjual apa yang kami dah buat. Macam yoja. Susah wak kami bila kami nak bola bola apa yang kami dah buat mudah nak pilih macam tu lah. Selain daripada pelanggan yang sudah biasa dengan hasil jahitannya, tempahan turut mendapat perhatian pelanggan dari Kuala Lumpur dan Singapura yang mengetahui mengenai hasil kemahiran tangannya melalui promosi mulut ke mulut. Dengan jahitan yang rumit, kualiti yang tinggi menyebabkan kain Tampung Seribu atau kain seribu jahitan menjadi pilihan. Yahya Kiprawi, TVS, Johor. Jika memperkatakan perihal hasil rotan, yang terbayang dalam fikiran sudah tentu perabot seperti almari hiasan, kerusi malas serta bakul yang rata-ratanya bersaiz standard. Namun, sepasang suami isteri yang merupakan usahawan kraft tangan melakukan sebaliknya dengan menghasilkan anyaman bersaiz kecil atau miniatur yang nyata memberi kepuasan, malah mempunyai cabaran tersendiri dalam memenuhi permintaan pelanggan. Zanurah Ramli berkata, idea menghasilkan anyaman rotan bersaiz kecil itu timbul apabila mendapat tempahan daripada pelanggan yang mahu beliau membuat alatan permainan kanak-kanak kira-kira setahun yang lepas. Rentetan tempahan tersebut, Zanurah dan Mansur mula mendapat tempahan produk rotan bersaiz kecil. Bagi mereka, ia memudahkan proses penghantaran melalui pos. Rotan putih digunakan kerana ia nampak lebih semula jadi dan menjadi pilihan ramai. Bagi memulakan satu-satu proses menganyam yang juga disebut sebagai menaja, waktu yang baik ialah pada sebelah pagi, malam atau dalam keadaan cuaca redup dan dingin kerana rotan lebih lembut dan mudah dibentuk tanpa meninggalkan kesan-kesan pecah. Secara asasnya, proses menganyam daripada rotan melibatkan 3 peringkat kerja iaitu tapak, badan dan bingkai atau tangkai bakul. Proses yang paling utama ialah proses lagang atau membuat tapak sesuatu produk memandangkan rupa bentuk anyaman bergantung kepada ukuran panjang atau saiz lagang yang dibuat. Jika ia tidak tepat, bakul atau sesuatu produk akan menjadi sengit. Bagi proses anyaman pula, ia melibatkan 3 proses iaitu anyaman kelarai, anyaman biasa dan anyaman sulam, manakala proses lepih pula merupakan proses mematikan anyaman pada tepi produk atau bingkai sebagai mengakhiri kerja anyaman. Kreativiti juga amat penting dalam menghasilkan anyaman rotan ini dan ilham tersebut boleh timbul tanpa diduga. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Inspirasi TVS. Saya Sharifah Zarina. Assalamualaikum dan selamat malam.